Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang first time ikut Uncle punya video pada hari ini, Uncle perkenalkan diri. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah ataupun lebih dikenali peguam syar'i. So, hari ini Uncle akan share satu info ataupun tips mengenai isu di Mahkamah Syariah di bawah tajuk hartas pencarian. Okey, selalu dalam kes hartas pencarian, persoalan yang sering diajukan adalah apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian. Okey, harta sepencarian merupakan apa-apa harta yang diperolehi semasa di dalam tempoh perkahwinan, sama ada harta itu harta alih ataupun tidak alih. Harta alih ni lebih senang kita ketahui, contoh dia macam cash, okey, ataupun saham, simpanan duit di tabung haji maupun ASP, itu adalah kategori harta alih. Manakala harta yang tidak alih adalah seperti properti ataupun rumah, tanah ataupun kedai. Okey, yang itu dianggap seperti harta tidak alih. Inilah yang selalu menjadi persoalan, apakah dia dipanggil harta pencarian. So, Uncle ulang lagi sekali, harta yang diperolehi semasa di dalam tempoh perkahwinan. So contohnya apa harta tu kalau secara spesifik? Selalunya harta tidak alih ini adalah seperti rumah maupun tanah ataupun bangunan-bangunan kedai lah. Manakala harta alih ni macam cash, okey, yang senang kita cairkan. Contoh macam kereta, kan? Biasanya kebanyakan orang memang ada rumah ataupun kereta dan duit tunai sikit, mungkin simpanan di amanah saham maupun tabung haji. So dia yang diperolehi semasa dalam perkahwinan dah kan? Betul. Adapun satu lagi kategori yang dianggap juga harta pencarian, walaupun harta itu diperolehi di luar perkahwinan, tapi perkembangan ataupun manfaatnya diperolehi semasa di dalam perkahwinan. Uncle bagi contohnya dia sudah membeli tanah semasa sebelum perkahwinan, tapi tanah itu diusahakan bersama sehingga menjana pendapatan yang lain. Contohnya macam ada kebun kelapa sawit. Dia ada tanah sebelum perkahwinan. Selepas perkahwinan, tanah itu diusahakan untuk tanaman kelapa sawit. Hasil kelapa sawit itu boleh dianggap harta pencarian. Manakala contoh yang lain seperti rumah. Rumah ini telah dibeli oleh mungkin si suami ataupun si isteri sebelum perkahwinan, tapi rumah tersebut telah pun diadakan satu renovation, di mana asalnya mungkin 1000 square feet. Apabila telah berkahwinan, telah direnovasi sebesar mungkin 500 square feet. So, 500 square feet tu penambahan sebelum perkahwinan itu boleh dianggap harta sepencarian. Harta sepencarian ni yang sudah bercerai kan? Dia harta sepencarian adalah harta yang wujud semasa perkahwinan dan boleh dituntut ada 3 perkara. Pertama adalah apabila berlakunya poligami. So, si isteri itu boleh menuntut harta pencarian walaupun belum bercerai. Contohnya macam mana tu kalau dia jadi isteri pertama, jadi suami dia kahwin lagi satu, dipoligamikan. So, isteri pertama boleh memohon harta pencarian terhadap suaminya disebabkan oleh suaminya itu telah bernikah baru. Adapun keadaan yang kedua adalah di mana berlakunya perceraian. Dan keadaan yang ketiga adalah berlaku kematian. Seandainya berlaku kematian, so sebelum pembagian harta pusaka dilakukan adalah diperlukan kepada balu tu untuk memohon harta pencarian dahulu sebelum harta pusaka difaraidkan. Oh, artinya kalau dia dipoligami, dia jadi isteri pertama,
ada isteri kedua. So dia buatlah itu. hartas pencarian. Atas pencarian dulu. Yes. Kamu pernah buat kah tu? Ya, pernah. Sebab apa? Kenapa perlunya hartas pencarian terhadap daripada isteri yang pertama? Sebab kalau isteri pertama tidak membuat hartas pencarian, di mana apabila berlaku lagi poligami mahupun berlakunya perceraian ataupun kematian, hartas pencarian tersebut akan bercampur dengan isteri yang kedua. Sebab itulah digalakkan untuk isteri pertama menuntut hartas pencarian apabila berlakunya poligami. So apa-apa hal bagus buat tuntutan dulu kan? Betul. Sebab apa? Isteri yang pertama tu belum ada lagi hartas pencarian sebab dia baru kahwin. Hartas pencarian yang perlu dituntut adalah untuk isteri yang pertama. Tapi dia mesti dituntut dalam tempoh perkahwinan lah kan? Harta-harta tu. Betul. Maksudnya hartas pencarian ni kita kena faham. Apa-apa harta yang diperolehi di dalam perkahwinan, kalau di luar perkahwinan dia ada pertambahan. Contoh yang macam Uncle bagi contoh tadi, tanah yang telah diusahakan dengan tanaman kelapa sawit. Contoh rumah yang telah direnovasi daripada besar 1,000 square feet menjadi 1,500 square feet. Oh, yang diusahakan semasa lah. Semasa perkahwinan. Lepas tu hasil dia, lepas cerai pun ada hasil. Yes. So hasil tu bolehlah dituntut. Betul. Oh, okay. So apakah perkara yang diambil kira dalam menentukan hartas pencarian ni? Contohnya macam sumbangan tu kan, sumbangan yang ada wife mana ada kerja. Okey, apa yang telah ditentukan ada dua kategori. Yang pertama sumbangan secara langsung dan yang kedua adalah sumbangan yang tidak langsung. Sumbangan secara langsung ni lebih senang kalau kita faham kita ada kongsi di dalam pembelian harta tersebut atau untuk memperolehi harta tersebut. Contoh kita ada ikut deposit, sama-sama bayar atau loan bersama, contoh rumah loan bersama. Itu adalah hartas pencarian melalui sumbangan secara langsung. Maksudnya kita ada keluarkan duit sama-sama. Itu adalah sumbangan secara langsung. Itu perlu apa kah? Perlu bukti kah tu? Betul, perlu bukti. Contohnya Daripada isteri. betul, perlu bukti daripada dua-dua pihak. Sama ada tuntutan tu oleh isteri ataupun suami. Kalaulah si suami yang tuntut hartas pencarian tersebut, Oh, suami boleh tuntut juga. boleh. Di dalam hartas pencarian ni banyak yang orang tidak ingat tahu. hanya isteri. Hanya isteri yang tuntut hartas pencarian terhadap si suami. Sebenarnya di dalam hartas pencarian, si suami juga boleh menuntut hartas pencarian terhadap si isteri. Maksudnya di sini, tuntutan tu mestilah melibatkan harta si suami atau harta si isteri ataupun harta kedua-dua belah pihak. Contohnya macam rumah. Rumah tu ada nama berdua. Dia itu boleh dituntut ataupun basicnya ada tiga saja. Nama persorangan antara suami dan isteri ataupun nama berdua antara suami dan isteri. So macam mana kalau dia belum habis loan tu? Kalau belum habis loan, dia akan mengambil kira kadar nilai yang sudah selesai. Contohlah, di dalam masa perkahwinan, si suami ada membeli sebuah rumah di mana dia telah melon, okay? Dia telah membuat satu pinjaman perumahan. Mungkin waktu tu dia beli harga rumah tu 200,000. Uncle bagi contoh lah. Apabila berlakunya perceraian, maka waktu berlakunya perceraian tu mungkin sudah dalam masa 15 tahun. Sudah bayar separuh lah contohnya. Contoh sudah bayar separuh daripada loan tu. So, untuk kita menuntut hartas pencarian, kita kena buat satu valuation. Berapakah harga semasa rumah tersebut ditolak dengan baki pinjaman. Lepas tu? So, bila ditolak dengan baki pinjaman, so kita dapatlah satu hasil mungkin dalam 200,000. So, 200,000 ni merupakan hartas pencarian. Okay? Walaupun rumah itu sepatutnya ada lagi baki hutang dalam 150,000. Contohnya lah. So, yang 200,000 tu yang dia ambil kira. Bukan sebiji rumah lah. Nilai 200,000 tu. Jadi, macam mana dia dibahagikan? Dia dibahagikan mengikut portion
yang tadi yang Uncle cakap, sumbangan secara langsung dan sumbangan secara tidak langsung. So dia akan bagi apa? Cash kah? Macam mana? Padahal rumah belum lagi dijual. Rumah tu Biasanya masih dalam loan. mahkamah ni akan buat dua pilihan. Yang pertama, sama ada antara dua belah pihak ni, contoh 200,000 daripada nilai rumah harta pencarian itu, let's say lah mahkamah memutuskan 50-50. Maksudnya si isteri mendapat separuh, suami mendapat separuh. Biasanya hakim akan memberi pilihan sama ada kamu ingin menjual rumah tersebut ataupun Bayar mana cash. yang mereka antara dua ni yang memilih untuk memiliki rumah tersebut, bahagian yang separuh lagi perlu dibayar oleh orang yang ingin memiliki rumah tersebut. Contohlah si suami ni dia mau ini rumah. So dia perlu membayar baki 50% daripada 200,000 tu, contohnya 100,000 kepada si isteri. Tapi kalau tidak ada penyelesaian, maka hakim bicara akan arahkan harta itu untuk dijual dan dibagikan harta pencarian itu mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Contoh ditetapkan oleh hakim 50-50, maka pembayaran tu harus dibagi seorang 100,000 lah. So balik pada yang tadi bukti-bukti tu kan? Mhm. Apa bukti yang diperlukan tu untuk semasa Okey. membuat tuntutan? Di dalam tuntutan itu, bukti untuk sumbangan secara langsung adalah berbentuk dokumen lah. Contoh lah kan, kalau kita harta rumah nih, loan bersama, mesti kita ada bukti loan yang kita ada bayar setiap bulan, potongan gaji, itulah benda-benda yang perlu dibuktikan. Itu kalau yang ada yang memang buat loan, kalau yang suri rumah mana ada apa? Okey, kalau maksudnya seorang suri Mana ada rumah slip tu, kan? contoh dia ada sumbangan secara langsung. Sebab tadi itu Uncle beritahu sama ada dia ada sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau dia ada sumbangan secara langsung, Langsung tu macam mana? Duit lah, dari segi duit. dari segi duit. Contoh dia ada keluarkan duit deposit untuk pemilikan rumah tersebut. Jadi dia mesti tunjukkan receipt yang dia kasih keluar duit. Contoh dari akaun dia atau dia gadai emas dia. Itu adalah bukti-bukti yang dia ada sumbangan secara langsung, dia gadaikan dia punya emas. Contoh emas dia gadaikan bernilai 20,000. Dan yang 20,000 tu dia membayar deposit terhadap rumah itu. Mana lah mak punya mak sudah tu kan, kalau tak simpan Betul. macam mana tu? Itulah sebab apabila di dalam bab menentukan dari segi sumbangan secara langsung ni, dia perlukan pembuktian. Jadi macam mana kalau tiada simpan semua benda-benda tu? Jadi tidak dapat dibuktikan. Selalunya yang di mahkamah yang dapat dibuktikan secara langsung adalah apabila pemilikan rumah tersebut adalah pemilikan bersama, pemotongan gaji yang telah dilakukan oleh pihak suami dan isteri. Selalunya inilah yang menjadi masalah di mahkamah apabila seorang isteri itu dia mengaku atau mendeklar dia ada sumbangan secara langsung. Tapi Dia dia ada dapat bagi, tapi buktikan. tidak dapat dibuktikan melalui risit pembayaran. Alah, sayang kalau Ya, begitu. jadi bersedialah apabila ingin menuntut melalui sumbangan secara langsung, mesti ada bukti-bukti pembayaran. Tapi kamu memang pernah jumpa juga isteri yang tiada bukti kan? Betul, memang ada Sebab yang tidak sudah bukti. lama manalah kita expect akan jadi macam gini. Betul. Maka itu tidak diambil kira. Jadi si isteri ini mempunyai satu lagi kelebihan di mana Sumbangan akan tidak diambil langsung. kira adalah sumbangan secara tidak langsung. Apakah sumbangan secara tidak langsung dia? Yaitu tenaga dia semasa menjadi seorang isteri. Dia juga menjadi suri rumah, menjaga anak, memasak, membasuh, melayan suami. Semua ini dianggap sumbangan secara tidak langsung. Adakah portion dia sama tu dengan langsung dengan Untuk tidak langsung? sumbangan secara langsung, si isteri itu boleh mendapat bahagian setinggi 1/3 daripada nilai harta. Kalau secara langsung? Secara tidak langsung. Tidak langsung 1/3. Betul. Langsung lebih lah. Boleh dapat lebih, mungkin boleh dapat 50%, mungkin boleh dapat lebih lagi daripada 50%. Okey, kita akan sambung di episod kedua, okey? Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung di bahagian kedua, episod kedua, tajuk harta sepencarian. Ya, harta pencarian. So, kita balik kepada topik sumbangan tidak langsung. Seorang isteri kepada
contohlah harta dia rumah. So teruskanlah macam mana tu? Oke, Uncle mau explain pasal sumbangan secara tidak langsung. Soalan lazim yang ditanya oleh seorang istri adalah selalunya Dia suri rumah. dia suri rumah dan dia akan tanya adakah dia layak menuntut harta pencarian, sedangkan dia ini cuma suri rumah, tidak ada membantu dari segi keuangan dalam pemilikan harta tersebut. Contohnya harta ni yang disebut ni adalah rumah, oke, ataupun kereta, oke. Jadi di dalam case harta pencarian ini, si istri masih layak untuk menuntut harta sepencarian di bawah sumbangan secara tidak langsung. Sumbangan secara tidak langsung itu adalah dia sebagai seorang suri rumah yang menjaga anak, yang membesarkan anak, yang memasak, membasuh, yang melayan suami. Semua ini dianggap adalah sumbangan tidak langsung, di mana dia berhak untuk menerima harta pencarian semaksimal 1/3 daripada nilai harta. Ini adalah bergantung kepada budi bicara hakim bicara semasa perbicaraan tersebut dilakukan. Itu kalau isteri yang kan? Yang tiada Kalau sumbangan isteri secara yang langsung. kalau macam gini kes isteri yang bekerja, suami tidak bekerja. Oke. Dia membuat tuntutan. Boleh juga dia buat tuntutan kan? Siapa yang mau buat tuntutan? Suami. Boleh? Tapi dia tidak bekerja. Betul? Jadi dia tuntutan apa tu dia boleh buat? Sebab begini, kadang-kadang suami ini tidak bekerja, dia juga House dianggap husband orang bilang. ya, house husband. Itu juga dianggap sebagai sumbangan secara tidak langsung. Oh, samalah konsep dia. Sama konsepnya. Sebab macam mana sebelum ini Uncle explain, tuntutan harta pencarian ni dia back to back. Seorang istri boleh tuntut si suami harta pencarian dah, dan seorang suami juga boleh menuntut si istri dalam harta pencariannya. Oh, bukan saja istri yang boleh menuntut. Betul. Orang tak tahu tu. Itu yang kebanyakan orang tidak tahu. So, ada pengetahuan baru di mana suami juga boleh menuntut harta sepencarian. Yang ini perlu take note lah sebab jarang orang tahu. Selalunya yang orang faham istri tuntut suami. Sebenarnya suami juga boleh tuntut si istri. Jadi dalam portion dia tu sama aja lah. sama juga akan dibicarakan di dalam dua bentuk, sumbangan secara langsung maupun sumbangan tidak langsung. Tapi yang jadi sekarang orang tidak ada jarang buat tuntutan kan? Betul. Sudah bercerai, orang tidak buat tuntutan, sudah dong malas, sudah mau ada apa-apa. Itulah yang relationship. biasa terjadi, di mana si suami ini tidak tahu yang dia boleh tuntut. Istri pun. Jadi sekarang nih apa yang Uncle mau tekankan kepada balu-balu sebelum membuat satu tuntutan harta pusaka, Oh, itu kalau yang meninggal. pastikan kamu buat dulu harta sepencarian. Ya, itu hak bahkan. Betul, sebab apa? Di dalam faraid, dalam pembagian harta pusaka, istri cuma dapat 1/8. Memang paling sedikit lah di dalam pembagian faraid. Kenapa? Sebab kamu masih boleh menuntut harta sepencarian. Orang cakap so-so pun kamu boleh tuntut setinggi 1/3 daripada nilai harta. Sudahlah kamu boleh dapat 1/3, waktu pembagian harta pusaka kamu boleh dapat lagi 1/8. Jadi sekarang kan dia punya rumusan tu semua pun boleh menuntut. Maksud dia suami dan isteri boleh menuntut, tidak kira lah dia kerja kah, dia tidak kerja kah. Iya, betul. Dia tidak ada contribution keuangan atau tiada pun mesti boleh tuntut. Tu hak dorang lah kan. Betul. Maksudnya masih ada lagi kategori contribution yang tidak langsung. Apa yang jadi sekarang kan orang jarang mau menuntut. Iya, sebab dorang tidak tahu ataupun memang tidak maulah. Tapi memang biasanya tidak mau. yang tidak menuntut ni dia tidak tahu. Kalau yang tahu tu memang menuntut. Contoh kan macam rumah tu of course lah kita tahu kita boleh tuntut kan. Apa lagi harta-harta lain yang boleh dituntut selain rumah tu of course lah kita sudah tahu. Kebanyakan yang boleh dituntut ini apabila berlaku kematian adalah contoh seperti duit KWSP. Sekejap, harta pencarian. Oh tidak, itu untuk harta pusaka lah.
Untuk harta sepencarian ni adalah simpanan. Simpanan salah satulah suami ataupun isteri, ataupun Duit simpanan. apa-apa aset. Apa-apa aset lah yang diperolehi semasa di dalam tempoh perkahwinan. Contoh kan macam mungkin dalam perkahwinan tu dorang ada beli perabot lah mungkin. Okey. Itu boleh Perabot tuntut ke tu? pun boleh dituntut sebab apa-apa benda yang bernilai dan berupa bentuk barangan juga dianggap harta pencarian. Contohlah yang pernah saya handle, dorang senaraikan tuntutan harta pencarian ni seperti perabot jati, peti ais, Oh, peti ais pun boleh. peti ais, pernah juga macam basikal. Oh, I Basikal, see. kadang-kadang basikal yang dituntut ni melibatkan nilai yang tinggi. Contoh basikal yang boleh mencecah harga 15,000. RM10,000, RM15,000. Benda-benda begini kadang-kadang orang remeh-temeh. Jadi, tapi sebenarnya benda ini berharga. Contoh panah, kan? Set pemanah ni kadang-kadang dia boleh mencapai nilai RM10,000 ke atas, Oh, RM5,000 rumusan ke dia atas. whatever yang ada nilai lah. Apa-apa harta atau barangan yang diperolehi semasa dalam perkahwinan mempunyai nilai. Nilai yang orang cakap boleh dibahagi. List down je lah, nanti akan di-decide lah nanti oleh hakim kan macam mana. Ya, betul. Apa-apa isi rumah juga boleh dianggap harta sepencarian di mana yang mempunyai nilai lah. Tapi janganlah sampai orang cakap gelas pun kamu mau harta sepencarian, Ada tak kan? macam gitu? Pernah ada, tapi biasanya peguam cakap Mana tahu gelas dari UK, dari iyalah. England. Tapi kalau yang orang cakap gelas free Colgate punya hadiah tu jangan lah. Adakah? Pernahkah? Sebab dia anggap isi rumah, kan. Oh. Biasanya apabila bercerai ni, pergaduhan ni timbul. Biasanya inilah dalam menentukan siapa mau ambil barangan di rumah tu. Terlampau lah kalau gelas Colgate. Yang terlampau ni yang sebenarnya terjadi. So okey. kita agak-agak lah di dalam memohon harta pencarian. Bah, kalau beli set apa tu pinggan yang dari UK, dari London tu, ndak akan nak mau ambil kan? Iyalah kalau yang macam gitu, kan. Tapi kalau set Colgate Dali bergaduh tu tidak ngam juga lah. So, okay, siapa yang actually berhak membuat harta tuntutan dan bila dia boleh buat? Actually kita sudah explain tadi, tapi kita mau cakap balik lah. Siapa yang berhak menuntut, suami ataupun isteri? Kadang-kadang ada yang tanya, orang lain boleh tuntut ke harta pencarian ni untuk on behalf mama dia Ya, atau boleh bapak kah? dia? Boleh. Oh, Contohnya orang yang sudah, ibu dia sudah meninggal dunia. So anak dia ni on behalf untuk menuntut harta pencarian ibunya terhadap bapak dia. Okay, ada validation of time nggak tu? Tidak ada. Selagi mana orang sebelah tu hidup, kita masih boleh tuntut. Contohnya yang berlaku begini. Semasa di dalam hidup mama dia terhadap seorang bapa tiri dia lah. Selalunya ini yang terjadi. Jarang juga ibu anak kandung ni mau tuntut sama bapa kandung. Selalunya dia akan tuntut sama bapa tiri. Dia mewakili ibu dia. Ibu dia masih hidup kan tak? Ibu dia sudah meninggal dunia lah. Oh, boleh buat macam tu juga? Boleh. Sebelum dibagikan harta pusaka itu, akan ada tuntutan harta pencarian dahulu yang diwakili oleh ahli waris si mati. Oh, tapi kalau dia masih hidup, dia kena buat Dia sendiri lah. mesti Tak buat boleh lah sendiri. on behalf. Yes. Oh, okay lah. Itu kebiasaan. Aha. So, siapa lagi yang boleh buat tu? Yang itu sajalah. Golongan yang boleh buat tu, boleh buat Suami, menuntut isteri, harta. menuntut harta Semasa pencarian. poligami, tadi kan ada kita cakap tu. Orang yang bila boleh tuntut, bila boleh tuntut ni siapa dan bila? semasa berlakunya poligami, isteri pertama boleh tuntut atas pencarian. Semasa berlakunya perceraian, boleh tuntut harta pencarian, dan semasa berlaku kematian. Kalau poligami tu kan macam dia hanya semasa dalam perkahwinan je lah kan. Contoh kalau macam isteri kedua tu kan, ada isteri ketiga lagi. Boleh? So dia boleh tuntut yang macam contoh 3 tahun dia berkahwin tu je lah. Iya. Dan si suami, si isteri yang pertama pun masih boleh tuntut lagi sebab berlaku lagi poligami yang kali ketiga. Wah. Sebab apa? Berlapis-lapis Dianggap lah. di dalam tempoh perkahwinan sebab tidak ada berlaku perceraian. So maksudnya double lah. Si isteri pertama, apabila isteri kedua menuntut harta pencarian, ada portion isteri pertama di sana. Jadi, bagus isteri pertama buat dulu kan.
dia buat dulu sebab untuk memisahkan, takut ada portion isteri yang Isteri nombor ketiga. 2 lah. Ah. Jadi maksudnya apabila berlaku lagi perkahwinan yang ketiga, isteri kedua boleh menuntut harta sepencarian lah terhadap suami dia. Ya, enggak mustahil tuh. Ya, itu memang boleh. Supaya kita jelaslah di sini kan. Ya, siapa yang boleh menuntut tu kan? Mhm. So, macam mana mau tentukan kadar pembahagian dia tu? Macam Harta yang sepencarian yang macam kadar kita macam cerita mana, tadi berapa tu. banyak si lelaki atau si perempuan boleh dapat dalam tuntutan tu. Ini ditetapkan oleh hakim berdasarkan 2 perkara, sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Biasanya pihak-pihak akan menuntut tinggi lah masing-masing nih. Ada yang mau minta 50%, Oh, dorang ada boleh yang mau request lah. request, tapi diputuskan oleh hakim mengikut 2 perkara tadi, sumbangan langsung sama sumbangan tidak langsung. So, okay, kalau macam sudah tahu sudah apa yang mau dituntut, uh, kalau emas lah contohnya kan, emas. Terus adalah sudah nilai-nilai dia tu, berapa mau dibagi, berapa dia mau dibagi Ya, kan. betul. Takkanlah, jadi macam mana dia akan dibahagikan? Takkanlah dikasih pecah-pecah pula emas tu. Biasanya apa-apa harta yang mempunyai nilai, dia akan dibuat penilaian, valuation. Contoh emas tu, kita akan pergilah cek harga semasa. Sebab biasanya emas, masa beli tu mungkin 10 tahun lepas. 10 tahun lepas, 1 gram mungkin harga emas lain. Masa bercerai ataupun masa poligami, harga emas tu mungkin sudah lain. So, dia akan mengikut harga semasa. Contohlah harga semasa 1 gelang tu 5.000. So 5.000 itulah yang akan dibahagikan mengikut sumbangan masing-masing. Sumbangan secara langsung, tidak langsung. So hakim yang akan memutuskan berapakah yang berhak terhadap seorang isteri maupun si suami. So selalunya dia kalau macam rumah tu dia mungkin dia suruh jual balik kah macam mana lah begitu kan. Kalaulah tidak ada perbincangan mengenai contoh, kalau ada yang mau bayar portion terhadap seseorang tu, dia boleh ambil untuk tidak dijual rumah tu. Uncle bagi contoh, rumah ni apabila telah ditetapkan oleh mahkamah, jumlah masing-masing tuntutan adalah 50-50. Contoh harga rumah semasa tu 200.000. Maka dengan itu salah satu pihak perlu membayar kepada pihak yang satu lagi bernilai 100.000. Kalau dia boleh bayar 100.000, maka dia boleh ambil lah rumah tu. Tapi kalau dia tidak mampu untuk bayar, maka hakim akan putuskan supaya rumah untuk dijual, untuk dibahagikan hasil tersebut. Okay, so apa prosedur dia tu? Prosedur kalau orang mau buat tuntutan. Prosedur orang membuat tuntutan, pastikan ada dokumen harta yang dituntut. Dah artinya macam dia kena jumpa peguam. Macam contoh, kalau sudah bercerai kan? Kalau sudah bercerai, maksudnya dia mau buat tuntutan. Mau buat tuntutan ni, perkara yang pertama harus dia buat adalah berjumpa dengan seorang pengamal perundangan. Dia mesti ada drama-drama tu. Jadi apabila jumpa peguam syar'i itu, barulah mengatakan apakah dia punya harta. So nanti peguam syar'i akan arahkanlah supaya bawa dokumen harta yang telah dikatakan tu sebagai harta yang wujud semasa perkahwinan. Okey. Lepas tu biasanya peguam lagi akan minta dokumen yang menyatakan kamu ada sumbangan secara langsung. Itulah benda yang selalu diminta oleh seorang peguam yang mewakili anak guam dia. Kita jumpa episod 3, okey? Okey, ini episod ketiga pasal harta sepencarian. So yang tadi kita cerita tu prosedur dia. So macam sebelum kalau mau jumpa tu mungkin macam selepas perceraian kan, contohnya sebelum mau jumpa dengan peguam tu mungkin kena sediakan dulu dokumen-dokumen tu. Ya, kena betul. Cari balik lah kan dokumen-dokumen. Kena cari balik. Okey, contohnya lah kan. Apabila kamu menuntut harta sepencarian, ini Uncle mau share story case lah yang sebelum-sebelum ni. Pastikan harta yang kamu tuntut tu adalah nama pihak-pihak. Apa maksud nama pihak-pihak ni? Sama ada dia nama orang yang kamu tuntut. Kalau bekas suami itu nama bekas suami ya. Bukan nama adik bekas suami maupun kawan bekas suami punya. Pernahkah tu dituntut begitu? Pernah. Sebab benda ini Uncle mau kasih tahu, kesian ni klien
Dia ingat dia boleh tuntut harta tersebut, di mana secara orang cakap apa yang dia tahu, harta tu memang harta bekas suami dia. Oh, mungkin macam gini, dia orang tak layak loan, kan? Yes, Dia orang pinjam mungkin nama ya, adik dia atau abang dia. ya selalunya macam begitu. So, macam mana kalau begitu tu? Sebenarnya apabila kita tidak dapat membuktikan bahwa itu merupakan harta suami kita, maka mahkamah tidak akan menerima harta tersebut merupakan harta pencarian. Disebabkan dokumentasi menyatakan harta itu Bukan bukanlah nama. harta si bekas suami. Jadi, apabila berlaku demikian, tidak payahlah buang masa untuk kamu buat tuntutan tersebut. Melainkan kamu ada proof bahwasanya harta tersebut memang milik bekas suami kamu, tapi Pinjam menggunakan nama. proksi nama adik dia disebabkan oleh government servant. Pastikan kamu dapat dokumen tersebut. Contohnya dokumen perjanjian. Ini tuh boleh dibawa. Tapi kalau tidak ada, janganlah kamu sampai sanggup upah peguam untuk menuntut harta yang bukan nama bekas suami kamu. Sebab perkara ini sudah pernah terjadi, kesian, di mana dia terpaksa membelanjakan duit yang banyak untuk upah peguam, dan hasil dia hakim memutuskan harta itu bukan harta sepencurian disebabkan harta yang dituntut itu bukan nama bekas suami. Jadi janganlah buang masa untuk buat satu tuntutan yang bukan nama suami dan istri Dia itu. tu dia banyak jadi itu kan? Betul, terlampau banyak jadi, kesian. Jadi kamu sudah buang duit, buang masa. Sedangkan kamu tahu benda itu bukan atas nama bekas suami kamu. Jadi tidak payahlah mau buat penat-penat tuntutan di mahkamah. Pastikan harta yang kamu tuntut tu pemilik dia adalah nama bekas suami. Paling senang kan mungkin tukar nama dulu. Iya, Kalau betul. sudah habis bayar tu. Iya, betul. Barulah kamu tuntut. Kalau dia belum tukar nama, nak payahlah kamu tuntut. Okey, jadi selain daripada itu tanah, Sama juga, tanah tu juga pastikan milik bekas suami kamu. Kadang-kadang ada orang tanya lagi, tanah uncle, ini tanah dia nama dia bersama bah. Contohnya ya ada beberapa nama ada dalam satu beberapa gerangan. nama, itu boleh dituntut. Tuntutan tu terhadap bekas suami kamu saja. Contohlah, di dalam tanah tersebut ada 6 nama adik-beradik dia, di mana dia tulis sana, contoh nama si Abu, nama suami kamu ni si Abu bin Ali. So, nama yang ada dalam geran tu join bersama 1/6 contoh. So, tuntutan kamu hanya melibatkan 1/6 si Abu bin Ali punya harta saja. Yang lain tu dia tidak kacau. Kalau Itu boleh tuntut. saksi-saksi itu tak boleh bantu ke tu? Boleh, saksi juga boleh bantu. Sebab kenyataan saksi juga boleh membantu. Masalahnya selalu jarang ada saksi yang boleh Sanggup gitu kah? yang sanggup untuk tampil ke mahkamah ataupun boleh proof bahwa harta itu adalah harta orang yang dituntut. Sebab benda ni dulu pernah Sensitif berlaku kan benda ni. pernah berlaku, dorang bawa saksi, tapi saksi itu juga tidak dapat membuktikan bahwa harta itu adalah harta orang yang dituntut. Tidak ada satu dokumen pun. Jadi di sini jangan buang masa, tuntutlah harta itu yang mana dokumen tu menyatakan nama bekas suami kamu. So macam kalau kita dengar ni kan, dia punya prosedur macam ada rumit-rumit sikit juga kan? Betul, rumit. Pasal tu lah di dalam tuntutan atas pencarian ni, Uncle sarankan kamu menggunakan hikmat peguam lah. Sebab kalau tidak nanti kamu cuma buang masa di mahkamah. Sebab benda ni agak rumit di dalam perebutan harta sepencarian. Tapi kalau ndak tuntut rugi pula. Betul. Jadi dapatkanlah hikmat seorang peguam supaya kamu tahu hak kamu, apa perlu buat, apa dokumen yang perlu cari. Jadi bila kamu hanya orang cakap trip-trip saja buat permohonan sendiri, sedangkan harta pencarian yang kamu harapkan itu tidak boleh dituntut. Kalau macam contoh lah kan, macam tiada documentation lah. Isteri tu tiada documentation. Jadi saya saja je lah mau tuntut sebab hak. Guna je lah alasan sumbangan tidak langsung tu walaupun sikit. Betul, tapi kamu mesti juga ada dokumen terhadap tuntutan harta tersebut. Macam kalau sijil nikah semua tu cukup lah kan? Tak cukup kah? Uncle,
Contoh kamu declare rumah ni harta pencarian. Macam mana kamu mau buktikan rumah tu rumah suami kamu? Nama SNP kan? So pastikan bila kamu sebut rumah kamu ada salinan SNP. Sales and Purchase Agreement. Kalau kamu cakap geran tanah mesti ada salinan geran. Kalau cakap kereta mesti ada kad kereta atau geran kereta. Macam gitulah maksudnya. Mesti ada dokumen mengesahkan terhadap harta tersebut. Jangan datang beritahu itu saja. Jadi macam mana hakim mau tahu harta itu adalah harta milik si suami? Jadi kalau macam Xbox tu, macam mana tu? Mana ada apa? Mana ada surat beranak? Dia ada kad warranty ke apa, lagipun harta itu berada di dalam rumah tersebut. Kan biasanya orang tuntut kan? nih apa-apa barang di dalam rumah tersebut. Iyalah, kalau yang buruk-buruk sudah buat apa lagi mau Itulah tuntut? sebabnya kadang-kadang ada yang mau senaraikan habis. Jadi kalau benda-benda begini dia memerlukan persetujuan. Contohnya peti ais lah, perabot jati lah. Macam yang saya punya case story dulu, memang anak guam ada tepilkan risit pembelian perabot jati tersebut. Hebat dia. Memang Kalau dia saya tidak lah. simpan sudah tu. Jadi Uncle sarankan siapa yang ada beli barangan yang bernilai, contoh perabot jati, simpanlah perabot jati punya bil tu. Jadi kalau proceed dengan tuntutan kan, berapa lama proses dia tu? Apa beza dia kalau dengan peguam dengan tiada peguam proses? Sebab ini macam rumit-rumit je dia punya proses ni kan? Betul. Bila kamu ada peguam, maka setiap proceeding tu akan dihadiri oleh peguam. Lepas selalunya peguam akan make sure setiap proceeding tu akan berlaku pada setiap bulan. Berbeza dengan orang yang tidak peguam. Kadang-kadang dia pandai miss. Selalunya bertahun lah. So actually normally berapa lama dia punya proses ni? Standard adalah proses tu merangkumi di antara 5 hingga ke 7-8 bulan. Oh begitu. Ya, itu standard di dalam tuntutan harta pencarian. Jadi itulah standard jangka masa yang diambil. Tapi okey lah, ada jod ditunggu-tunggu kan? Betul. Kadang-kadang kalau ada proceeding yang lambat boleh mencecah hingga setahun. So what is your advice to all out there? Okay. Especially yang belum bercerai, yang sudah bercerai tapi dia tidak ada buat tuntutan. Okay, Uncle advice, especially untuk golongan ni. Hak kamu di dalam tuntutan harta sepencarian. Rugi kan kalau kamu tidak tuntut, sedangkan harta itu merupakan hak kamu. Kalau kamu tidak tahu dan tidak faham, dapatkan peguam syar'i yang boleh membantu kamu di dalam membuat tuntutan harta sepencarian tersebut. Itulah Uncle punya advice lah. Kalau yang paling teruk kan saya rasa orang tiada tiada simpan itu documentation. So the worst is buat je lah untuk sumbangan tidak langsung tu. Betul, dan kamu dapatkan hikmat peguam supaya peguam tu tahu macam mana untuk mensafina dokumen tersebut terhadap pihak lawan. Yang benda inilah rahsia seorang peguam yang tidak ada dengan orang awam. Kenapa? Selalunya yang dituntut tu lihat juga tu. Betul, dia cuba untuk sorok fakta. So, bila kamu ada peguam pandai menggunakan strategi, teknik di mana dia akan mensafina dokumen tersebut di dalam permohonan pada hakim. Yang ini benda ini tidak diketahui oleh orang awam. Macam mana kalau macam rumah tu kan dia mau tuntut kan? Rumah tu dia mau tuntut masa, contohlah rumah tu rumah suami kan, masa dong bercerai, biasalah suami akan halau kan. So rumah tu dia tinggal dengan isteri yang isteri baru. Tinggal dengan rumah isteri baru, rumah tu ialah hasil pencarian dengan isteri pertama dengan orang yang mau menuntut lah ni. Kalau macam gitu tu, macam mana tu? Apa yang macam mana? Macam mana nanti orang akan dikeluarkan daripada rumah tu kan, macam mana? Okey, dia standard dia apabila kita tidak buat tuntutan atas pencarian dan apabila rumah tu ternyata nama suami, kalau sudah bergaduh biasanya suami akan halau isteri dia lah. Sebab sudah gaduh kan. Jadi benda ini kamu boleh memohon melalui peguam syar'i kamu
untuk rumah itu dijadikan harta pencarian. Okey. Dan kamu juga boleh memohon kepada peguam kamu, memohon supaya peguam kamu menginjangsi rumah tersebut daripada dijual. Benda ini cuma kamu boleh tahu apabila kamu mempunyai peguam syar'i. Jika kamu membuat permohonan tanpa peguam syar'i, banyak benda yang kamu tidak ketahui. Apakah langkah yang perlu dibuat di dalam tuntutan tersebut? Weh, rugilah itu kalau kau nak tuntut sana laki kau sama bini baru dia tidur Yalah, itu orang tinggal sana. cakap Selalunya macam tu lah yang happen kan. kebanyakannya begitulah yang Kadang orang tak berlaku. mau bergaduh batu, malas sudah. Tidak mau bergaduh, maksud dia rugilah, hartanya telah diambil lah. Hak dia tu tidak dituntut. Itu sajalah. Sebab kebanyakan pasangan di luar sana, dorang confident saja, ini harta saya yang beli, kau tiada satu sen pun. Kau tidak berhak. Berhak atau tidak berhak akan ditentukan oleh hakim bicara, bukan orang yang bercakap. Sebab biasanya inilah yang berlaku di luar sana. Apabila rumah itu nama suami atau nama istri, selalunya Dorang confident penama lah. itu confident bercakap pasangannya tiada hak. Sebenarnya ada hak. Yaitu hak apa? Harta sepencarian. So, okay, mungkin dalam 1 minit kan cuba bagi satu advice lah yang betul-betul supaya membuka mata ni orang buat tuntutan hak mereka. Uncle mau advice, tuntutlah harta pencarian. Kalau tidak, adakah kamu sanggup melihat pasangan kamu berbahagia dengan hasil Ganas juga tu. apa nama dia ni? Titik peluh kamu yang dulu. Maksudnya orang baru tu siok-siok saya cuci kaki masuk rumah. Padahal itu hak kamu. Tapi kamu tidak tahu disebabkan yang kamu ni kunun tidak ada pun sumbangan secara langsung di dalam memiliki rumah tersebut. Especially untuk orang yang sudah bercerai dan dipoligamikan lah kan. Betul. Itulah yang perlu kamu tuntut. Dan Uncle mau advice lagi, ingatkan lagi betul-betul bagi balu-balu yang baru kematian suami supaya membuat tuntutan harta sepencarian dahulu sebelum permohonan pembahagian harta pusaka. Itu kalau tidak dihibahkan, betul? Betul. Kalau ada dihibahkan, selamatlah. That's why kamu perlu merancang hibah sebelum berlaku kematian. Jadi buatlah ikatan hibah untuk merancang harta kamu semasa hidup. Punyalah susah kalau tidak ikatan hibah kan. Mau buat harta pencarian lagi, mau buat harta pusaka lagi. Berapa tahun lah tu? Panjang. Jadi banding dengan hibah kan. Buatlah ikatan hibah daripada awal semasa hidup ini. Jadi Uncle ucapkan cukup sudah kita punya explanation dalam 3 episod. Ada 3 episod ni, nanti kamu tengok-tengoklah mana-mana episod yang kamu cross. Uncle harap video ini bermanfaat supaya semua follower Uncle sedar terhadap kepentingan di dalam tuntutan harta sepencarian. Assalamualaikum.